Assalamualaikum, selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Dulu dilayan seperti YB, masih ingat penyanyi Tushi? Ini kehidupan beliau sekarang. Nak interview apa tu? Saya ni sudah lama kunci diri dalam almari. Tiada benda yang nak diceritakan. Itu kata-kata penyanyi popular sekitar era 90-an Tushi yang pernah popular dengan lagu Katakanlah Kepadaku dan Amboi Malu sewaktu dihubungi untuk ditemubual. Cukup senang didekati. Pemilik nama sebenar Rohayatushima Muhammad Aris, 46 tahun ini berkongsi cerita tentang perjalanan awal karier seninya sehinggalah dia berjaya memahat nama di persada industri hiburan tanah air. Wah, pandai timing you telefon saya malam ni untuk interview. Sebab malam ni pukul 12 birthday saya tau. Kata anak kelahiran Lenggong, Perak ini memulakan bicara. Sejak umur 5 tahun saya sudah menyanyi. Waktu itu saya dan rakan-rakan sebaya sering masuk pertandingan nyanyian di kompleks penjara Taiping. Memandangkan ayah bertugas sebagai warden di sana. Kiranya kalau ada aktiviti nyanyian, memang muka saya sajalah yang muncul. Ketika darjah 6, saya sekeluarga berpindah ke Kajang kerana ayah bertukar kerja di sana. Seorang kenalan keluarga bernama Abang itu syorkan saya agar sertai pertandingan nyanyian anjuran box office. Waktu saya pergi, punyalah ramai peserta sehinggakan timbul rasa takut untuk bertanding. Maklumlah selama ini hanya menyanyi di pentas kampung sahaja. Namun tanpa disangka saya akhirnya berjaya ke peringkat akhir dan menjadi juara pertandingan. Masih ingat lagi, waktu itu saya bawakan lagu Sinaran dendangan Sheila Majid dan kerana terpaksa nyanyian Francisca Peter, katanya. Bersekolah dan sekelas dengan Ruhil Amani Hussein. Ibarat tuah datang bergolek, ketika kemenangan tersebut dia menerima beberapa tawaran merakamkan album. Namun kontraknya masih terikat dengan Platinum Records milik Abu Bakar, penganjur pertandingan box office. Walaupun terpaksa menunggu sekian lama, akhirnya impian untuk bergelar artis rakaman terkabul apabila syarikat rakaman melunaskan impiannya. Namun berita gembira tersebut bukanlah penamatnya. Rasa kecewa sedikit terbit dalam dirinya apabila diberitahu album pertama yang bakal diterbitkan bukanlah album solo, tapi album duet bersama seorang lagi juara pertandingan iaitu Jeffari Joseph. Pada mulanya dia kurang bersetuju dengan tawaran tersebut. Namun setelah memikirkan perjalanannya yang masih jauh, dia akur. Fikirnya peluang ini mampu menjadikan pemangkin untuk bergerak lebih jauh pada masa akan datang. Saya fikir hentam sajalah. Kita pun masih baru. Kalau demand sangat nanti, apa pula kata orang. Bila dah orang tawarkan rakam album ini, kira bersyukur sajalah. Saya fikir jauh ke hadapan. Mungkin ini ruang awal buat saya. Setelah punya album, saya jadi cukup terkenal di sekolah. Tambah pula saya bersekolah dan sekelas dengan Ruhil Amani Hussein yang ketika itu sudah punya album solo. Kiranya waktu di sekolah kalau ada acara nyanyian memang muka saya dan Ruhil lah orang yang nampak. Katanya ketawa. Tidak menafikan lagu-lagu dalam album duet pertamanya, Jeffari dan Tushi cukup sedap dan berkualiti. Namun disebabkan kurangnya promosi dan publicity, menjadikan namanya kurang dikenali. Namun begitu rezekinya tetap murah apabila sering menerima tawaran persembahan di pelbagai lokasi terutamanya di pentas terbuka seperti pusat membeli belah serta tapak-tapak expo serata negeri. Tidak bernoktah di situ, dia meneruskan langkah seninya apabila menyertai pelbagai program hiburan di stesen televisyen tempatan, termasuklah pertandingan Asia Bagus.
Perancangan penerbitan album solo akhirnya terkabul apabila dilamar syarikat rakaman SRC. Album berjudul Di Sebalik Janji yang diterbitkan pada 1994 berjaya menggilap namanya apabila lagu Katakanlah Kepadaku berjaya mengungguli juara carta mingguan pujaan 10 Nescafe selama beberapa minggu. Meniti populariti pada waktu singkat menjadikan pihak syarikat rakaman menaruh kepercayaan kepadanya. Tidak menunggu lama, dia seterusnya diberi peluang menerbitkan album berikutnya, Ku Rasa Apa Yang Kau Rasa 1996, Amboi Malu 1998 dan Bukan Mudah Merawat Luka 2001. Namun dua album terakhir ketika itu memang berbeza apabila boleh dikatakan hampir keseluruhannya berkonsepkan dandut. Langsung tak sama dengan album-album sebelum yang bergenre pop dan ballad. Sudahnya sampai hari ini peminat cop saya penyanyi dandut, ujarnya tertawa. Tidak dinafikan ramai peminat berpendapat karakternya amat sesuai membawakan lagu-lagu berentak dandut kerana pakej yang ada padanya. Irama dandut juga dilihat berjaya memberi impak dan kepuasan kepada peminat yang menonton persembahannya berbanding irama pop dan balada yang pernah dibawakan sebelum ini. Dulu tak ada media sosial, peminat nak tengok persembahan, artis kena datang waktu konsert. Jadi sekarang artis kita kena hiburkan peminat dengan penuh kesungguhan. Lagu-lagu yang disampaikan juga mainkan peranan besar. Jadi peminat kalau layan lagu dandut, mereka memang enjoy. Confirm mereka bergelik sama dengan kita. Dahulu kalau nak buat show, habis segenap Ceruk Kampung dan Feldah saya pergi. Terlalu banyak kenangan indah sewaktu itu. Mereka layan penyanyi ini seperti yang berhormat melawat kawasan. Bukan senang nak jumpa artis. Hujan, panas, ribut sekalipun mereka tetap tunggu. Kerana itulah sahaja hiburan yang ada, kata pelakon drama Semarang ini lagi. Saya dah malas nak glamour-glamour macam dulu. Setiap momen itu diabadikan sebagai kenangan terindah buat dirinya. Tambah pula dia kini sudah tidak aktif seperti dahulu. Baginya, zaman untuk kembali menakluk dunia glamour telah berakhir. Walaupun masih ada rakan-rakan seusianya yang aktif sehingga hari ini. Tak bermaksud sudah cuci tangan, malah ada banyak faktor yang perlu diteliti dan diperhalusi. Saya memang tekad untuk memperlahankan aktiviti nyanyian selepas melahirkan anak pertama. Saya fikir sudah tiba masanya saya tumpukan perhatian kepada keluarga. Rasa dah malas nak naik pentas macam dulu-dulu. Cukup-cukuplah dengan apa yang saya lalui selama ini. Semua saya dah rasa. Sebelum ini ada juga yang syorkan agar saya buat comeback, terbitkan single ataupun sertai rancangan reality TV. Saya gelak sahaja. Saya dah malas nak glamour macam dulu. Dah letih nak make-up ni, katanya tertawa. Bahagia dengan kehidupan kini, bekas juara bintang Radio 3 Shah Alam ini akui lebih banyak menghabiskan masa bersama keluarga tercinta. Namun, walaupun tidak aktif, dia masih mengikuti perkembangan seni tanah air, terutamanya melibatkan rakan-rakan yang aktif sehingga kini. Penyanyi adalah passion. Tambah pula jika sudah bertahun kita bergelumang dalam bidang ini. Saya sendiri pun ada kalanya rindu nak menyanyi. Tapi bila dah pencen ni, saya menyanyi di dapur dan bilik air sajalah. Janji boleh lepaskan Gian. Akhiri Tushi sambil tertawa. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan
sumpahan mulut aku.